Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin. Kali ini kita masuk bab yang ke-31, Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Tarikh Isra dan Mi'raj. Tarikh ini ada beberapa pendapat. Yang pastinya ianya berlaku selepas kematian Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Pendapat yang pertama, setahun sebelum hijrah ke Madinah, iaitu pada tahun ke-12 kenabian. Kedua, 14 bulan sebelum hijrah, bulan Muharram. Ketiga, 16 bulan sebelum hijrah, Ramadan. Keempat, pada 27 Rejab. Pendapat Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhu, diputerakan Rasulullah SAW pada tahun Gajah hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal, dan padanya Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul, dan padanya baginda dibawa naik ke langit Mi'raj, dan padanya berlaku hijrah, dan padanya baginda diwafatkan. Pada 12 Rabiul Awal, 5 perkara penting berlaku. Peristiwa Rasulullah dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, Isra dan Mi'raj, hijrah, dan Rasulullah diwafatkan pada tarikh berikut. Isra dan Mi'raj. Isra bermakna perjalanan waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin, dan pulang pada malam yang sama. Mi'raj bermakna perjalanan naik ke langit tertinggi dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kesemua peristiwa itu berlaku dalam masa satu malam sahaja. Isra dan Mi'raj berlaku dengan roh dan jasad, bukan mimpi. Satu mukjizat dan jemputan kehormat daripada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang Isra. Yang pertama, An Anas bin Malik qala kana Abu Zar yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fanazala wa ana bi Makkah fanazala Jibril alaihi salam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Zar menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semasa aku di Mekah, atap rumahku terbuka, tiba-tiba datang malaikat Jibril AS. Fafaraja sadri summa wasalahu bima'i zamzam. Lalu Jibril membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan menggunakan air Zamzam. Summa ja'a bitastin min zahabin mumtali'in hikmah wa imanan fa'arawahu fi sadri summa atbaqah. Dibawanya pula berjanda emas berisi hikmah dan iman, lalu dituangnya ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Summa akhadha biyadi fa'araja bi ila samai. Lalu Jibril memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. Riwayat Bukhari.
Hadisnya Isra yang kedua. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraqi wa huwa dabbah abyadu tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghli yad'u hafirah 'inda muntaha tarfih. Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah didatangi buraq, iaitu seekor binatang yang berwarna putih lebih besar dari karda tetapi lebih kecil dari bawal. Dia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tersebut mencapai hujungnya. Qala farakibtuhu hatta ataitu baital muqaddis qala farabaqtuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Rasulullah bersabda lagi, maka aku segera menunggangnya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Rasulullah SAW kemudian berkata, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi SAW. Qala thumma dakhaltu al-masjid fasallaitu fihi rak'atain. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat sebanyak 2 rakaat. Summa kharajtu faja'ani bi Jibril alaihissalam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban fakhtartu laban. Selepas itu aku terus keluar. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Aku pun memilih susu. Faqala Jibril alaihissalam ikhtarta al-fitrah thumma araja bina'i ila as-sama'. Lalu Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Riwayat Muslim. Perjalanan Mi'raj. Langit yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Adam alaihi salam. Bapa semua manusia, roh para syuhada diperlihatkan kepada Rasulullah. Langit yang kedua, bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa AS. Langit yang ketiga, bertemu Nabi Yusuf AS. Langit keempat, bertemu Nabi Idris AS. Langit yang kelima, bertemu Nabi Harun AS. Langit yang keenam, bertemu Nabi Musa AS. Langit yang ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim AS. Di Sidratul Muntaha diperlihatkan Baitul Ma'mur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Mi'raj tentang solat. Fa auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan fi kulli yaumin wa laylatin. Lalu Allah memberikan wahyu kepadaku dengan mewajibkan solat 50 waktu sehari semalam. Fa nazaltu ila Musa alaihissalam faqala ma farada rabbuka ala ummatika kuntu 50 salatan. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Musa bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Rasulullah menjawab, solat 50 waktu. Qala irji' ila rabbika fas'alhu takhfifa fa inna ummataka la yutiquna dhalik fa inni qad balawtu bani Israel wa khabartuhum. Nabi Musa berkata, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kerana umatmu tidak mampu melaksananya. Aku pun pernah mencuba Bani Israel dan menguji mereka. Qala faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahatta anni khamsan. Rasulullah bersabda, aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berikanlah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Ta'ala mengurangkan 5 waktu solat dari baginda. Faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsan. Qala inna ummataka la yutiquna dhalik
farji' ila rabbika fas'alhu takhfifa. Lalu Rasulullah kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu solat dariku. Lalu Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksananya. Kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan lagi. Qala falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam. Rasulullah bersabda, aku sentiasa berulang-alik antara Tuhanku dan Nabi Musa alaihissalam. Hatta qala ya Muhammad innahunna khamsun salawatin kulla yawmin wa laylatin likulli salatin 10 fadhalik khamsuna salatan wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in 'amilaha kutibat lahu 10. Sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap solat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali gandaan, maka itulah seperti 50 solat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, nescaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tapi tidak melakukannya, nescaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika dia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan saja baginya. Qala fanazaltu hatta intahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala irji' ila rabbika fas'alhu takhfifa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakuntu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa AS, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan lagi. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-alik kembali kepada Tuhanku sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Riwayat Muslim. Daripada 50 waktu solat diringankan menjadi 5 waktu solat saja sehari semalam. Ibrah pengajaran Isra' Mi'raj. Yang pertama, suatu perisytiharan penutup para Nabi dan Rasul bahawa Rasulullah adalah semulia-mulia Rasul dan Nabi yang menjadi penghulu untuk seluruh manusia bagi semua generasi dan di sepanjang zaman meliputi 7 petala langit dan bumi. Ajaran Nabi sebelum Rasulullah adalah untuk satu-satu kaum saja bagi tempoh tertentu, manakala ajaran Rasulullah untuk semua generasi hingga hari kiamat. Bermula dengan mengimamkan solat bersama para Nabi di Masjidil Haram hingga bertemu setiap Nabi di setiap langit. Ibrah yang kedua, kerasulan Rasul akhir zaman telah berpindah daripada Bani Israel kepada Bani Ismail. Sesungguhnya era perlantikan para Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel telah berakhir dengan sifat kekufuran dan keangkuhan yang dimiliki oleh mereka. Allah Ta'ala murka dengan mereka. Ketiga, Ibrah Isra' Mi'raj. Perli pentingnya solat yang mana Rasulullah SAW mendapat perintah terus daripada Allah Ta'ala. Fardu solat 5 waktu sehari semalam adalah anugerah Allah Ta'ala kepada umat Muhammad. Daripada 50 waktu diringankan kepada 5 waktu sahaja dan menunaikannya sama ganjaran seperti menunaikan solat 50 waktu. Dan ibrah yang keempat, hubungan rapat antara kesucian Masjidil Haram, kiblat umat Islam terkini, dan Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam pertama. Masjidil Aqsa yang kini dijajah Yahudi adalah milik umat Islam, menjadi tanggungjawab untuk umat Islam seluruh dunia untuk membebaskannya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'i hajar wal shajar fayaqulu hajar aw shajaru ya muslimu ya abdallah hadha yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illa gharqa fa innahu min syajari yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga muslimin memerangi Yahudi, orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun pohon dan batu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, marilah dan bunuh mereka, kecuali pokok warqa, iaitu pokok Yahudi. Riwayat Muslim. Alhamdulillah, selesai kita bab yang ke-31 Isra dan Mi'raj. Moga-moga memberi ilmu dan yang manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.